Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua followers Cili Bangi. Jadi bersama saya Fikri kembali dalam slot video mingguan Cili Bangi. Jadi pada minggu ni saya nak tekankan 5 perkara yang paling penting tuan-tuan perlu tahu untuk penjagaan pokok cili yang baik. Jadi di hadapan tuan-tuan ada beberapa peralatan yang biasanya kita gunakan untuk sepanjang penjagaan pokok cili. Jadi kita akan tengok satu persatu apakah aktiviti tersebut. Okey, yang pertama di hadapan tuan-tuan ni saya ada sediakan kelengkapan yang diperlukan sepanjang aktiviti semayan dilakukan. Jika tuan-tuan tidak biasa buat aktiviti semayan ni, saya ada sediakan satu video khas yang mana tuan-tuan boleh tonton kat situ step by step, selangkah demi langkah cara-cara saya menyemai benih cili ni. Apa kelengkapan ni saya boleh beritahu adalah tuan-tuan perlukan benih peat moss iaitu sejenis lumut kering khusus untuk semayan sahaja, dia bukan untuk aktiviti penanaman. Dan yang ketiga kita perlukan adalah tray semayan ataupun dulang semayan. Yang ni dia ada berbagai jenis saiz lah di pasaran yang dijual. Ada yang ni yang di tangan saya adalah untuk 104 lubang. Untuk video yang lengkap cara untuk kita semai benih ni tuan-tuan boleh rujuk di ruangan description video ini. Okey, yang kedua apa yang tuan-tuan perlukan adalah untuk aktiviti pindah tanam. Tadi kita dah tahu tentang semaian anak pokok. Jadi sebagai contoh tuan-tuan dah pernah beli anak pokok yang dah ready sedia untuk ditanam. Maknanya tuan-tuan beli daripada nursery, tinggal nak tanam. Jadi macam mana nak pindah tanam tu, tuan-tuan boleh rujuk juga di dalam description video ini. Saya ada sediakan step by step, langkah demi langkah cara-cara kita nak pindah tanam anak pokok ni. Jadi selepas dah pindah tanam anak pokok, kita kena jaga pokok tersebut. Jadi biasanya sebelum kita pindah tanam anak pokok, apa kriteria-kriteria penting yang kita boleh tahu berdasarkan morfologi pokok cili tersebut. Jadi biasanya sebelum kita pindah tanam anak pokok, ketinggian anak pokok tu ataupun berapa helai daun dia, kita boleh nampak ada 6 ke 8 helai daun baru sesuai kita pindahkan ke dalam polybag. Biasanya pada peringkat 6 ke 8 helai daun tersebut, pokok sudah pun mencecah 30 hari di dalam dulang semayan tadi. Jadi kita dah boleh pindahkan ke dalam polybag. Jadi apakah tanah-tanah yang kita perlukan? Di hadapan tuan-tuan saya mencadangkan tanah campuran. Jadi di nursery tuan-tuan boleh dapatkan tanah campuran yang memang dah ready dicampur, yang dah sedia dicampur. Tuan boleh gunakan untuk penanaman pokok cili. Tapi kalau contoh nak buat manual, nak advance lagi, jadi biasanya kita kena cari tanah yang asing lah. Biasanya di dalam pack kecil macam ni, dia ada beza-beza warna. Yang warna, kalau tuan-tuan perasan di nursery ada pack yang warna perang, yang itu kita panggil tanah top soil, yang berwarna perang, tanah atas. Yang kedua adalah tanah bakar ataupun tanah hitam ni, yang mana memang dia warna hitam yang dibakar. Dan yang ketiga tuan-tuan perlukan adalah pasir ataupun sabut kelapa ataupun perlite. Jadi ketiga bahan ni boleh digunakan untuk medium semayan, medium penanaman. Cuma di hadapan tuan-tuan yang dah sedia ni tak perlulah buat. Jadi memang dia dah ready, boleh terus guna. Bahagian ketiga, tuan-tuan perlu pastikan tuan-tuan tahu cara menjaga pokok cili. Jadi saya akan terangkan apakah langkah-langkah yang kita perlu buat untuk menjaga pokok cili ini. Jadi yang pertama sekali kita kena buat pembajaan. Jadi pokok cili ini dia tak boleh ditanam seperti kaedah tanam, tinggal, tuai. 3 perkataan tu tadi tak sesuai diguna pakai untuk tanaman cili. Jadi kita kena buat tanam, kena buat pembajaan. Dia tak boleh dibiarkan. Jadi bila kita nak membaja, kita ada di tangan saya ni ada 2 jenis baja. Yang ini kita panggil baja NPK lah. Dia ada 2 jenis. Kenapa ada 2 jenis? Satu untuk peringkat pertumbuhan, satu untuk peringkat generatif ataupun kita panggil baja buah lah. Jadi ada peringkat untuk pokok tu menghasilkan daun, ada peringkat pada pokok untuk menghasilkan buah pula. Okey, apa pula perbezaan dengan baja AB? Jadi baja AB adalah baja yang lengkap seperti untuk baja NPK juga, cuma bezanya adalah kita tak perlu menggunakan baja NPK kalau kita dah gunakan baja AB. Sama juga kalau kita dah menggunakan baja NPK, tak nak pakai baja AB pun tak ada masalah. Jadi salah satu. Jadi mengikut kesesuaian. Jika tuan-tuan gemar membancuh baja di dalam larutan air untuk disiram, boleh gunakan baja AB. Jadi kalau tak nak siram dan nak tabur baja secara manual, boleh guna baja NPK.
Okey, baik. Apakah kekerapan pembajaan? Jadi untuk NPK biasanya kita akan letak 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ke atas permukaan medium tanaman lah. Okey, peringkat permulaan selepas kita pindah tanam anak pokok, biasanya untuk baja NPK ni kita akan gunakan baja NPK daun terlebih dahulu, iaitu NPK hijau, yang mana kita akan gunakan selama peringkat pokok tersebut sebelum menghasilkan bunga yang pertama. Jadi mana kata pada peringkat selepas kita pindah tanam sehingga pokok tu berbunga, kita akan gunakan hanya baja NPK daun sahaja. Manakala pada peringkat pokok tersebut dah keluarkan bunga dia, jadi kita akan bertukar kepada NPK buah sehingga pokok tersebut habis musim penanamannya. Selepas pembajaan, kita akan sentuh bahagian kawalan serangga perosak. Jadi di Cili Bangi, kita menggunakan kawalan serangga secara organik, yang mana tuan-tuan menggunakan bahan-bahan natural lah. Jadi di hadapan ni kita ada 2 jenis, iaitu kita namakan sebagai Reperente 1 dan Reperente 2. Jadi kedua-duanya ada fungsi yang berbeza. Untuk Reperente 1 lebih kepada untuk serangan serangga yang menyerang pada pokok, iaitu serangga lah, dia khusus untuk serangga. Manakala Reperente 2 adalah untuk khusus kepada kulat, kawalan kulat. Jadi untuk elakkan pokok terkena serangan kulat. Alright. Jadi bagaimana kita akan gunakan? Biasanya ini adalah pati yang kita perlu larutkan di dalam botol air, yang mana kita kena cairkan dia. Kemudian kita akan gunakan botol spray ni. Untuk botol semburan ni kita akan sembur pada keseluruhan pokok, atas dan bawah daun. Atas daun dan bawah daun. Baiklah, kekerapan dia kita akan buat semburan sebanyak 2 kali seminggu, iaitu biasanya kami buat pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dan kita akan sembur pada waktu petang. Jadi kenapa kena buat waktu lewat petang? Sebab serangga ni aktif waktu malam. Dia waktu pagi dia tak nampak sangat. Waktu petang ke malam dia akan nampak aktif dia sebab dia nocturnal. Jadi kita akan sembur pada waktu lewat petang setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Jadi bagaimana pula kalau hujan? Jadi bila hujan terlalu lebat, contoh hari Isnin kita sembur petang tu, malam tu hujan lebat. Jadi keesokan harinya iaitu hari Selasa, kita akan ulang semburan sekali lagi. Okey, tadi kita dah sentuh bahagian kawalan serangga perosak. Sekarang kita akan sentuh bahagian cara macam mana kita nak mengaruh pembungaan ataupun penghasilan yang tinggi. Jadi pokok ni kita kena bagi nutrien tambahan lah. Yang mana kita akan gunakan adalah bio booster. Jadi bio booster ni pun berperanan untuk masalah pokok yang mengalami keguguran. Keguguran bunga ni banyak faktor, tapi salah satunya kemungkinan kurang mikronutrien yang ada pada pokok. Jadi biasanya bila saya gunakan bio booster, pokok tersebut dapat pulih dengan baik dan kita boleh dapat hasilnya dengan sangat-sangat lumayan lah. Jadi kita hanya perlu apply ataupun kita sembur pada permukaan pokok seminggu sekali sahaja. Jadi kita dapat menggalakkan pembungaan bunga dan penghasilan buah yang banyak, dalam masa sama mengelak bunga-bunga keguguran. Jadi itu yang paling penting lah. Okey, itu sahaja 5 perkara yang saya dah sebut tadi, iaitu 5 perkara paling penting yang mana kita perlukan sepanjang kita menanam pokok cili. Info ini sangat diperlukan oleh mereka yang baru mula-mula untuk menanam pokok cili. Dan saya harap segala persoalan tuan-tuan dapat dijawab di dalam video ini, dan segala panduan yang lebih detail saya ada terangkan di dalam video yang lain yang tuan-tuan boleh rujuk di ruangan description video ini. Jadi kita jumpa dalam video yang seterusnya. Adios. Anda mahu belajar sistem fertigasi? Tiada masa untuk hadir ke kelas? Jom daftar kelas online Cili Bangi. Link kelas dalam maklumat video di bawah.